berita dibawakan oleh House Brand Curry Powder and Spices. Memperkaya santapan anda sejak 1958. Rakyat Amerika diarah segera meninggalkan Yaman ikuran ancaman pengganas. Kerajaan New Zealand ambil alih kawalan masalah pencemaran bakteria dalam bahan penusuk. PM Lee sifatkan mantan pengerusi Temasek sebagai orang yang telah merombak semula strategi pelaburannya. Salam sejahtera. Rakyat Amerika Syarikat di Yaman diarahkan supaya segera meninggalkan negara itu ikuran ancaman pengganas. Jabatan Negara Amerika mengeluarkan arahan itu beberapa jam lalu dan turut menjejas para pegawai Amerika yang kurang penting di Yaman. Perkembangan terbaru itu berlaku sedang Amerika terus menutup sekitar 20 kedutaannya di Serata Timur Tengah dan Afrika. Kini lebih banyak perincian muncul berhubung ancaman serangan pengganas Al-Qaeda. Media Amerika melaporkan ejen risik negara itu berjaya memintas perbualan antara Ketua Al-Qaeda Ayman Az-Zawahiri dengan Ketua Al-Qaeda di Yaman. Akhbar New York Times menyatakan Az-Zawahiri minggu lalu mengarahkan Ketua Al-Qaeda bagi Jazirah Arab Nasir Al-Buhaishi supaya melancarkan serangan pada hari Ahad kemarin. CNN Pro melaporkan Az-Zawahiri mengarahkan Al-Buhaishi melakukan sesuatu sehingga menyebabkan Washington dan Yaman bimbang. Ianya bermakna satu serangan pasti berlaku. Akibatnya 22 kedutaan dan pejabat konsul Amerika segera ditutup dan 19 terus ditutup sehingga hujung minggu ini. Ramai anggota Dewan Senat Amerika yang ada kaitan dengan agensi risik negara itu sudah pun menyifatkan tahap ancaman kali ini sebagai sangat serius sejak serangan pengganas 11 September 2001. Kerajaan New Zealand mengambil alih kawalan cara syarikat Fonterra menangani masalah pencemaran bakteria botulisme dalam bahan penusuk keluarannya. Kebimbangan tentang pencemaran tersebut telah menyebabkan penjualan sejumlah jenama susu bayi yang menggunakan protein whey dari syarikat penusuk terkemuka New Zealand itu ditarik balik di banyak negara. Jarang sekali kerajaan New Zealand menghantar para pegawainya ke sebuah kilang swasta seperti Fonterra. Namun langkah yang dilakukan itu dianggap wajar demi mempertahankan nama baik perusahaan penusuk New Zealand yang membantu 25% ekspor negara itu. Kerajaan New Zealand menghantar para pegawainya ke kilang-kilang Fonterra tempatan dan Australia bagi memastikan syarikat itu telah memberi maklumat tepat tentang pencemaran bakteria botulisme di dalam produk yang digunakan untuk membuat susu bayi. Menurut pihak berkuasa, data yang diberikan Fonterra ketika bermulanya krisis pencemaran itu ternyata tidak tepat. Menurut pihak berkuasa, data yang diberikan Fonterra ketika bermulanya krisis pencemaran itu ternyata tidak tepat. Ini mencetuskan kekeliruan hingga mendorong sejumlah jenama susu bayi ditarik balik penjualannya di banyak negara dari China hingga ke Arab Saudi. Sri Lanka dan Brunei merupakan yang terkini melakukan tindakan serupa. Botulisme boleh menyebabkan kelumpuhan dan akhirnya membawa maut. Namun sejauh ini tiada laporan tentang ada bayi yang dijangkiti bakteria itu. Polis Malaysia telah menahan 3 lagi suspek berhubung pembunuhan pengasas kumpulan perbankan Arab Malaysian Hussein Ahmad Najadi. Ketua Polis Malaysia Khalid Abu Bakar berkata pihaknya kini hampir dapat menyelesaikan kes itu. Namun penembak dalam kes tersebut Kong Swee Kuan masih berleluasa. 3 suspek, seorang lelaki dan 2 orang perempuan itu ditahan semalam. 2 wanita berumur 47 dan 61 tahun itu merupakan pemegang amanah Pokong Cina berhampiran tempat pembunuhan. Pada siang hari bulan lalu, Allahyarham Hussein ditembak mati dari jarak dekat di tempat letak kereta selepas keluar dari Pokong Cina di lorong Silon, Kuala Lumpur. Pihak polis difahamkan mangsa terlibat dalam perundingan supaya tanah Pokong itu tidak diusik, dijual atau dirobohkan. Namun polis masih menyiasat motif sebenar pembunuhan itu. Mantan pengerusi Temasek S. Danabalan membina portfolio Temasek Holdings dari 70
bilion dolar menjadi 215 bilion dolar dalam masa 17 tahun. Dalam majlis ulang tahun ke-39 Temasek Holdings, Perdana Menteri Lee Hsien Loong memuji-puji Encik Dana Ballen bukan sahaja sebagai seorang menteri yang berkebolehan dan penasihat yang bijak selama lebih 30 tahun, malah juga sebagai kawan baik dan rakan sekerja yang dipercayai. Dia berkata Encik Dana Ballen sudah merubah Temasek. Antara lain, Encik Lee berkata mantan Menteri Kabinet itu menerajui Temasek Holdings melepasi pelbagai krisis ekonomi seperti krisis keuangan Asia, krisis September 11 dan krisis ekonomi global. Beliau menambah, Encik Dana juga mencorak semula strategi pelaburan Temasek daripada yang hanya tertumpu di Singapura kepada pelaburan yang memanfaatkan enjin pertumbuhan di Singapura maupun di Asia. Encik Dana Ballen malah menaikkan status antarabangsa Temasek dan sekaligus juga status Singapura. PMD berkata Singapura beruntung mempunyai pemimpin seperti Encik Dana Ballen untuk mengemudikan ihwal negara. Encik Dana jelas PMD seorang yang menyerahkan jiwa dan raganya kepada tugas tersebut. Mantan Menteri Pembimbing Lee Kuan Yew melancarkan sebuah buku baru bertajuk One Man's View of the World. Buku 400 muka surat ini mengandungi pandangan Encik Lee mengenai masa depan kuasa-kuasa besar dunia dan beberapa rantau lain. Selama lebih 5 dekad, Encik Lee pernah mewakili Singapura di persada antarabangsa sebagai Perdana Menteri, Menteri Kanan dan Menteri Pembimbing. Dalam kajian buku itu, Encik Lee berkata pemahaman beliau adalah berdasarkan pemerhatian dan interaksi dengan pelbagai orang sepanjang 50 tahun dalam pemerintah. Selama tempoh itu, Encik Lee berkata, beliau telah menguruskan dasar luar Singapura dan bertemu ramai tokoh utama yang berpengalaman menguruskan isu-isu sejagat. Saudara, apakah sebab di sebalik melonjaknya penjualan pakaian hari raya berwarna merah tahun ini? Mas, kita kena beraya. Kenapa bawa begitu sejuk ni? Ada snow ke? Buat mana ayah? Kan kita baru tengok. Tak ada maintain, tak ada hantai, tak ada cincin, tak ada pilihan nama je mas. Tapi tak ada balon mas. Boy. Mana daripada semua ni? Letak saya dapatkan dulu kain kuliah. Tak ada bayaran bulan pertama. Hari raya ini, hidupkan kembali semangat hidup pajak dah dalam hari raya tak jadi. Selamat Hari Raya! Jatuh cinta sekali lagi dalam 3 temu janji. Hargai setiap detik kehidupan dalam 8 jam. Layan madrasah dalam helai madrasah. Saksikan film-film blockbuster raya ini hanya di Suria. Take part in Asia's first business performance survey. Participating companies will receive a report identifying initiatives and developing strategies to improve their own businesses. Survey results will also serve as a basis for selecting the recipients of the Channel News Asia Luminary Awards 2014. Take part now. Rayakan Ramadan dan Syawal bersama Coca-Cola dan Fanta. Beli produk bernilai $25 daripada jenama yang menemu bahagia dan dapatkan bekas Lock and Lock bernilai sehingga $11.50 dengan percuma. Tertakluk pada Ramadan Syawal. Berbarisan Hari Kebangsaan 2013 5 Ogos Jumaat 5.45 petang di Suria. Amanat Hari Kebangsaan Perdana Menteri Lee Hsien Loong akan disiarkan pada Khamis 8 Ogos ini jam 8.30 malam di Suria. Amanat beliau dalam bahasa Melayu disampaikan Menteri Perhubungan dan Penerangan merangkap Menteri Bertanggungjawab bagi Emal Masyarakat Islam Dr. Yaakob Ibrahim. Anda juga boleh mengikuti amanat tersebut di laman Channel News Asia selepas disiarkan.
Terima kasih kerana masih bersama kami. Saudara Biro Siasatan Amalan Rasuah CPIB akan mempunyai pengarah baru mulai 1 Oktober ini. Beliau ialah Encik Wong Hong Kwan yang kini Ketua Eksekutif Agensi Pembangunan Tenaga Kerja WDA. Menurut kenyataan pejabat Perdana Menteri, sebuah panel semakan bebas telah melaporkan bahawa kesilapan penyeliaan di CPIB telah menyebabkan kelemahan dalam soal kawalan kewangannya dan dana awam mengalami kerugian. Hal itu membawa kepada tuduhan-tuduhan jenayah terhadap Edwin Yeo, seorang penolong pengarah CPIB. Kesilapan itu berlaku semasa tempoh jawatan dua pengarah CPIB, Encik So Ki Hian dan pengarah sekarang Encik Eric Tan. Kedua-dua mereka bertanggungjawab terhadap Edwin Yeo dan unitnya di dalam CPIB. Encik So dan Encik Tan telah diberi surat amaran rasmi berhubung kesilapan itu dan mereka telah memikul tanggungjawab mengenainya. Kenyataan PMO menambah, meskipun berlaku kesilapan dalam penyeliaan, Encik Eric Tan telah memberi banyak sumbangan dalam mengukuhkan CPIB. Beliau akan melakukan tugas-tugas lain di mana pengetahuan serta pengalaman beliau amat berguna. Cabaran bagi pihak tentera sekarang adalah bagaimana melatih kaki tangannya boleh bertindak dengan cepat dari segi minda dan semangat supaya mereka boleh sentiasa menyesuaikan diri. Menteri Negara Kanan Pertahanan Chan Chun Sen berkata demikian dalam acara program Asia Pasifik ke-15 untuk para pegawai kanan tentera. Encik Chan menambah pertempuran di medan perang tidak akan dimenangi pihak yang paling terlatih, tetapi pihak yang dapat membuat penyesuaian terbaik dan bertahan paling lama. Menurut beliau lagi, ia bukan saja melibatkan diri tentera, tetapi juga masyarakat dalam menggembleng semua sumber serta keperluan lain. Di situlah konsep pertahanan mutlak amat berguna. Higher resources. Amanat Hari Kebangsaan Perdana Menteri Lee Hsien Loong akan disiarkan Khamis ini di semua platform televisyen dan radio Mediacorp. Ucapan beliau dalam bahasa Inggris akan disiarkan menerusi saluran Channel News Asia, Okto, saluran 5 dan juga di Radio Nitrate Live pada waktu tertera. Amanat PM Lee dalam bahasa Melayu pula akan disampaikan Menteri Perhubungan dan Penerangan merangkap Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Dr. Yaakob Ibrahim. Ia akan disiarkan menerusi saluran Suria pada jam 8.30 malam dan di Radio Warna pada jam 9.05 malam. Amanat tersebut diulang tayang di Suria pada keesokan harinya jam 10 pagi. Teks dan klip amanat PM Lee itu juga boleh anda ikuti di laman ini selepas ia disiarkan lusa. Hari ini saudara, lebih 200 orang menyertai upacara memperingati Hari Kebangsaan Anjuran Muiz di Hub Islam. Acara tersebut dipimpin Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Dr. Yaakob Ibrahim. Acara yang dibelakang dengan menyanyikan lagu kebangsaan ini disertai oleh para anggota lembaga pengarah dan sekitar 100 kaki tangan Muiz serta 120 pelajar Madrasah Al-Irsyad, Al-Junaid dan Al-Arabiyah. Mereka kemudian melafazkan ikrar negara sebelum beramai-ramai menyanyikan 3 buah lagu Inggris Hari Kebangsaan seperti Stand Up for Singapore. Dalam acara sejam ini, para hadirin juga dihiburkan dengan sebuah sketsa mengenai kisah perjalanan sejarah Singapura, di mana tokoh-tokoh yang membina dan menyumbang kepada Singapura seperti Tan Tock Seng dan Benjamin Sheares juga disebut. Persatuan Jamiah juga mengadakan majlis memperingati Hari Kebangsaan hari ini. Anggota Parlimen JLC Muhammad Kalam, Edwin Tong, menyertai sekitar 300 tetamu termasuk murid-murid dari 3 pusat tadika Jamiah dan para kaki tangannya dalam majlis penuh meriah ini. Para tetamu dihiburkan dengan persembahan kanak-kanak yang menyanyikan lagu-lagu Hari Kebangsaan dan Hari Raya. Dalam ucapannya, Encik Tong menghargai usaha Jamiah dalam memupuk dan menerapkan nilai-nilai murni di dalam diri anak-anak didiknya. Ia juga menyeru lebih ramai belia supaya tampil menyumbang tenaga kepada program-program anjuran Jamiah. Encik Tong juga menyelesaikan sebuah kek berbentuk bendera Singapura yang menggunakan manisan makaron. Tujuan dan matlamatnya ialah untuk selain menyambut
perayaan ulang tahun Singapura ini ialah juga untuk memberi peringatan terutama kepada anak-anak bagaimana jasi yang lama sebelum ini sacrifice untuk membangunkan Singapura selepas kita mencapai kemerdekaan. Dalam usaha mendekati lebih rapat para penerima bantuan PAA, para pegawainya telah berkunjung sendiri ke rumah salah seorang penerimanya di Tampines. Nur Syabana Muhammad Iqbal, 21 tahun, merupakan penerima termuda bantuan PAA tahun ini. Tahun ini merupakan kali pertama Syabana menyambut lebaran tanpa ibu bapanya. Ibunya meninggal dunia pada akhir Mac lalu, manakala ayahnya menyusul seminggu kemudian. Lulusan jurusan perakaunan dari ITE ini terpaksa berhenti kerja untuk menjaga abangnya yang terencan-angkang. Menggalas sendiri tanggungjawab itu, kesabaran dan kecekalan hati Syabana memang wajar dicontohkan. Hari-hari saya sembahyang minta pada Allah, saya mohon pada dia selalu, saya minta ada kekuatan sebab ni I can go through this lah. Pada masa ini Syabana menyerah hidup mereka berdua dengan bantuan dari Sudusi dan Muiz. Bagaimanapun dalam musim raya ini, Syabana mengambil tempahan membuat kuih dan kek. Tiap pula memberinya habuan wang $500 serta kuih banyak. Itu sudah pasti kita akan lihat lagi perkembangan mereka. Bagaimana mereka perlu ada bantuan lagi. Saya dengar abangnya ada sekolah, mungkin kita akan bantu daripada situ juga nanti. Syabana berharap keadaan kehidupannya bersama abang akan berangsur baik pada masa depan. Saudara, penjualan pakaian hari raya berwarna merah tahun ini melonjak di luar jangkaan ramai peniaga. Mungkinkah sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Raya hampir serentak tahun ini menjadi penyebabnya? Wartawan kami, Nasita Kamil, membuat tinjauan. Hanya tinggal beberapa hari saja lagi sebelum kita menyambut perayaan berganda Hari Raya Aidilfitri dan Hari Kebangsaan. Bahan sambutannya semakin panas dan setengah orang berusaha menunjukkan kedua-dua sambutan sekaligus. Kita semua sekeluarga pakai merah sempena perayaan Hari Kebangsaan sebab semangat NDP kan, so kita orang berkubar-kubar nak pakai merah sebagai baju saya warna putih, anak warna merah dan kombinasi putih dan merah untuk meraihkan sempena Hari Kebangsaan Singapura. Mungkin disebabkan semangat patriotisme itulah penjualan pakaian hari raya berwarna merah tahun ini meningkat begitu ketara. Sebab kita dah habis sold. Ya, kita pun tak expect lah macam every pelanggan kita datang nak warna merah. Kali ini kita pastikan ada warna merah untuk customer kita. Seorang ada sibuk sikit pasal merah lah. Sejak awal lagi, Cik Suwida Karman, pemilik butik SR Collection, sudah menjangkakan permintaan bagi baju berwarna merah akan bertambah tahun ini. Beberapa hari sebelum Syawal tiba, kesemua pakaiannya yang berwarna merah sudah habis dijual, meskipun stok pakaian khususnya bagi warna itu ditambah tahun ini. Banyak kecewa. Banyak kecewa tadi kita kasih idea yang lain lah, baju putih ke. At least when you celebrate untuk National Day putih dengan kaisung kek merah lah. Walau bagaimanapun orang ramai tidak perlu khawatir kerana ada banyak lagi kedai yang masih menjual pakaian dengan warna kegemaran ramai itu. Teruskan bersama-sama saudara nanti bagi lukisan dinding yang mencatat rekod baru di dalam buku rekod Singapura.
rahasia untuk wajah sentiasa bersinar, menguatkan tulang seti dan rambut sihat. Biops Wellness Collagen Gold menjaga kelembapan kulit agar lebih gembur dan halus. Dengan vitamin C yang melindungi wajah dari sinaran UV agar kulit lebih cerah. Biops Wellness produk halal yang diyakini. Ya, rasa macam air-air kat Singapura sama kat sini. Sini memang bebas dia rasa. Walaupun hutan, tapi tak kisah dah biasa. Apakah di belahan raya, semua kita boleh jualan makanan di sini. Kita very happy together. Tidaknya, tapi datang mama. Kemana aku nak main apa macam ni? Ni aku cerita ni. Kalau projek tetap menjadi, pakai nampak masjid ni tak beraya lah tak boleh. Nanti projek masjid, matilah jadi. Pernah ada orang lain. Aku nak buat dari apa kali? Kita tarik dia wan kon. Tidak, saksikan episode terakhir Berguna Masjid Air Katira. Esok 9 malam hanya di serial. Bertemu kembali dan kami teruskan berita dengan laporan saham. Bursa Singapura Saudara ditutup lebih rendah hari ini sejajar dengan pasaran serantau. Indeks ST merosot lebih 16 mata. Pasukan sepak takraw negara berazam untuk menang sekurang-kurangnya sebutir pingat dalam Sukan C di Myanmar tahun ini. Semasa kejohanan serupa di Jakarta 2 tahun lalu, pasukan negara pulang dengan tangan kosong. Presiden Persatuan Sepak Takraw Singapura Abdul Halim Kadir berkata, beliau yakin matlamat memenangi pingat dapat dicapai. Beliau menerangkan prestasi pasukan negara di bawah bimbingan jurulatih Saleh Nanang telah menunjukkan peningkatan. Proses penuh yakin kita akan dapat membawa balik sekurang-kurangnya pingat gangsa. Tetapi kami harus mendapatkan seorang pemain lagi menjadi 6 orang pemain daripada kelulusan SMOC. Kami akan berlatih dengan gigi untuk mendapatkan medal, setidak-tidaknya bronze medal. Saya ada keyakinan sebab pemain-pemain yang ada sekarang ni adalah pemain-pemain yang bekas mewakili dalam Super Series, dalam Piala King Cup. Mereka mempunyai pengalaman yang luas. Jadi dengan ini saya harap mereka dapat menunjukkan permainan yang sebaik di sana. Anugerah Planet Music tahun ini memperkenalkan kategori baru iaitu Anugerah Band Terbaik. Kesemuanya 18 kategori anugerah tempatan dan serantau bakal dipertandingkan. Selain mengiktiraf bakat-bakat musik serantau, APM kali ini juga akan terus memberi penghargaan kepada karya pemuzik dari YouTube. Karya musik yang dihasilkan untuk tatapan umum dari 1 Januari hingga 31 Desember 2012 layak bersaing dalam beberapa kategori anugerah. Dan pendataan boleh dihantar melalui email tertera selewat-lewatnya pada 20 Ogos. Acara anjuran stesen-stesen Radio Mediacorp Warna Daria kali ke-12 ini akan berlangsung di Suntec City pada 18 Oktober 8.30 malam. Terpilih untuk dilibatkan dalam acara perbarisan Hari Kebangsaan NDP Saudara merupakan satu peluang yang tidak akan dilepaskan ramai, dan pengalaman ini pastinya sesuatu yang amat dihargai, lebih lagi jika berpeluang menyumbang tenaga bersama-sama ahli keluarga yang lain. Bagi pegawai waran kanan Rusli Tanjung, perlibatannya dalam NDP boleh dianggap sebagai satu kemestian, apapun menurutnya sudah menjadi seperti suatu tradisi sejak 3 tahun lalu. Beliau dan 2 anak lelakinya merupakan tenaga penting dalam melatih 2 kontingen sokongan pasukan berseragam. Saya rasa suasananya sedikit manis kerana pada tahun ini tahun ketiga saya dapat bersama dengan anak saya sebagai keluarga menyumbangkan tenaga untuk negara, melatih masing-masing kontingen supaya menjadi tugas yang baik
Meskipun perlu berkorban masa dan tenaga setiap minggu sejak beberapa bulan lalu, segala pengorbanan yang dianggap berbaloi kerana berpeluang memberi sumbangan kepada negara dan memastikan anak-anak didik dapat menunjukkan persembahan terbaik. Apatah lagi dapat bekerja rapat dengan anggota keluarga sendiri. Saya rasa bangga kerana saya tidak melibatkan diri saya seorang ini kali. Walaupun saya sudah melibatkan diri dalam NDP untuk menjaga kontinjen NCC dari 2010 hingga sekarang. Tetapi sejak 2011 saya dapat menubah tenaga dengan adik saya. Jadi saya rasa bangga dan sangat gembira lah. Ada teman yang saya kenal dan sungguh rapat lah. Saya sudah melibatkan diri saya di dalam NDP kali ketiga. Tahun ini kali ketiga untuk saya. Saya bermula di tahun 2011 sebagai kontinjen trainer, dan dari itu saya rasa bangga dan saya hendak mewakili NCC tiap-tiap tahun lah. Pasukan Kadet Pertahanan Awam NCDCC dan NCC merupakan antara 25 kontinjen penyokong perbarisan yang mewakili 5 tunggal pertahanan mutlak. Sebelum berpisah saudara, kita lihat dahulu lukisan dinding yang mencatat rekod baru di dalam buku rekod Singapura yang merupakan yang terpanjang di negara ini dan diperbuat sepenuhnya daripada bahan gitar semula. Selama 500 pelajar serta kakitangan dari Maktab Tengah ITE terlibat dalam membuat lukisan dinding ini bagi menyambut Hari Kebangsaan pada Jumaat ini. Sepanjang 104.8 meter, lukisan ini menggunakan 48 keping papan sempena sambutan ulang tahun negara yang ke-48 yang memaparkan pelbagai pencapaian utama negara dari tahun 1965 hingga 2013 seperti dalam bidang pengangkutan, perubatan dan perubahan. Saksikan terus lukisan pelbagai kisah Singapura ini. Sekian cerita, salam hormat.